Pada tahun 2003, seorang lelaki India bernama Amarjit Chauhan sudah pun bergelar sebagai seorang ahli perniagaan berjaya di England dengan menjalankan syarikat perusahaan kargo yang dikenali sebagai CIBA Freight. Chauhan sangat bertuah kerana memiliki seorang isteri muda cantik iaitu Nancy yang baru berusia 25 tahun ketika itu. Mereka berdua juga mempunyai dua orang anak lelaki yang comel iaitu Devinder 18 bulan dan Ravinder 2 bulan. Sementara itu, ibu mertua Chauhan iaitu Charanjit tinggal sekali bersama keluarga yang sangat bahagia tersebut. Chauhan merupakan seorang majikan yang sangat baik, mesra dan berfikiran terbuka. Selain itu, dia sering meraihkan pekerjanya dengan membelikan mereka minuman serta makanan. Hubungan mereka sangatlah mesra, bagaikan sekeluarga yang saling sayang menyayangi. Pada sekitar tahun 2003, seorang bekas banduan bernama Kenneth Rogan telah memohon pekerjaan di syarikat Chauhan. 5 tahun sebelumnya, Kenneth bukan calang-calang orang. Dia merupakan pengedar dadah terkenal yang sering berurusan dengan kumpulan-kumpulan Samseng dan penjenayah di sekitar kota London. Sepanjang hidupnya, sebagai pengedar dadah, dia dijolok dengan gelaran Captain Cash kerana beg bimbit yang dibawanya sentiasa dipenuhi dengan wang tunai. Hidupnya hanyalah untuk berjolisakan. Modus operandi Kenneth untuk melakukan kerja-kerja pengedaran dadahnya adalah dengan berselindung di sebalik syarikat pengangkutan yang ditubuhkannya. Pada sekitar namun, seganas-ganas Kenneth, dia telah jatuh hati dengan seorang wanita kaya bernama Belinda Brown yang ditemuinya semasa bersantai di sebuah bar mewah di London. Sejak pertemuan itu, Kenneth sering mengganggu Belinda dengan menghantar email, text message dan membuat panggilan telefon. Pada 17 Jun 1998, Kenneth telah ditangkap oleh pihak berkuasa kerana memiliki 25 kg dadah jenis heroin. Dia kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Bagaimanapun, tempoh hukuman tersebut dipendekkan kepada 3 tahun selepas Kenneth bersetuju untuk memberikan bukti serta maklumat penting dalam usaha pihak berkuasa melumpuhkan sindiket dadah. Jadi, Kenneth pun dibebaskan pada tahun 2002. Cumanya kali ini, dia sudah pun jatuh miskin. Kenneth yang tidak pernah insaf seterusnya mensasarkan Chauhan sebagai mangsa untuk melakukan semula kerja-kerja pengedaran dadah. Berbalik dengan cerita permohonan pekerjaan Kenneth, permohonannya itu telah diterima oleh Chauhan. Prinsip Chauhan, semua orang berhak diberi peluang kedua memandangkan dia sendiri pernah dipenjarakan akibat penipuan cukai. Jadi, apa salahnya pula dia memberikan peluang kepada orang lain untuk memulakan kehidupan? Sejurus selepas diterima bekerja di syarikat Chauhan, Kenneth terus memulakan rancangannya untuk memerangkap Chauhan. Kenneth memberitahu Chauhan kononnya terdapat seorang pelabur yang berniat untuk membeli syarikat CIBA Freight dengan pembelian secara tunai. Chauhan yang kebetulan mempunyai niat untuk bersara demi meluangkan masa bersama keluarganya telah bersetuju dengan pembelian tersebut. Lagipun, si Nancy sudah lama menyatakan hasratnya untuk kembali menetap di India. Pada masa sama, Kenneth telah menawarkan Belinda jawatan sebagai pengarah urusan CIBA Freight yang bakal diambil alih olehnya. Tanpa sebarang keraguan, Belinda terus bersetuju dengan tawaran tersebut. Pada 13 Februari 2003, Chauhan telah keluar untuk pergi berjumpa dengan pelabur seperti yang telah dicadangkan oleh Kenneth. Pada waktu itulah kali terakhir Chauhan dilihat. Beberapa hari kemudian, para pekerja syarikat CIBA Freight dikejutkan dengan pengumuman Kenneth yang memberitahu tentang pelantikan Belinda sebagai pengarah urusan syarikat yang baru. Mereka semua berasa ragu-ragu dengan pelantikan tersebut kerana beranggapan tidak semudah itu Chauhan akan meninggalkan syarikat. Namun mereka semua terpaksa akur dengan keputusan itu memandangkan Kenneth mempunyai surat hitam putih yang ditandatangani oleh Chauhan sendiri. Pada hari kedua selepas pengambil alihan syarikat, Belinda telah jatuh sakit. Sewaktu dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Belinda terdapat dua orang lelaki bernama William Hornsey dan Peter Reyes yang juga merupakan kawan kepada Kenneth sedang melakukan kerja-kerja saliran parit di kawasan tanahnya tanpa sebarang kebenaran. Belinda yang ternyata tidak berpuas hati dengan keadaan itu telah ditenangkan oleh Kenneth yang muncul pada waktu kemudiannya. Kenneth memberitahu bahawa saliran parit tersebut memang perlu dibuat penambahbaikan untuk keselamatan. Di New Zealand, Abang Nancy iaitu Onkar Verma yang bekerja sebagai wartawan mula berasa bimbang selepas gagal untuk menghubungi Nancy bermula dari tarikh 15 Februari 2003. Pada sebelumnya, Onkar sudah pun mempunyai rancangan untuk melakukan pertemuan dengan Nancy serta ibunya kerana mereka sudah tidak berjumpa selama 9 tahun. Ekoran berasa bimbang terhadap keselamatan Nancy. Onkar telah bertindak untuk menghubungi pihak polis metropolitan berdasarkan pemeriksaan dan siasatan yang
dijalankan oleh pihak polis. Mereka membuat kesimpulan awal bahawa keluarga Johan sudah pulang ke India. Onkar yang tidak berpuas hati dengan hasil siasatan itu telah membuat keputusan untuk terbang sendiri ke England. Dia yang kemudian dikejutkan dengan keadaan rumah Johan yang sangat bersepah, mengesyaki ada perkara buruk yang telah berlaku. Jadi Onkar terus menggesa pihak polis untuk melakukan siasatan yang menyeluruh. Langkah siasatan pihak polis adalah dimulakan dengan menyoal siasat individu terakhir yang dilihat bersama Johan, tidak lain tidak bukan Kenneth. Menerusi keterangannya, Kenneth cuba untuk bertolak dalih. Polis sebenarnya telah berjaya mengesan data telefon Kenneth dan Johan yang berada di satu titik lokasi sama pada hari kejadian. Sesudah sampai di kawasan tersebut, Kenneth dikesan ada menghubungi dua lagi individu. Menyedari Kenneth melakukan penafian secara berterusan, maka pihak polis menumpukan pula perhatian mereka kepada Belinda yang berkemungkinan besar boleh membantu siasatan. Kenneth yang terlebih dahulu dapat menghidu perkara itu mengambil satu langkah ke hadapan dengan menghubungi Belinda. Belinda yang tidak tahu mengenai apa-apa telah diberikan amaran oleh Kenneth untuk berhati-hati semasa memberikan keterangan. Bagaimanapun, siasatan tersebut tertangguh seketika selepas pihak polis mendapat tahu maklumat baru bahawa Johan sedang berada di negara Wales. Pada masa inilah Kenneth, William dan Peter telah pergi ke rumah Belinda dengan membawa skop dan jengkaut. Belinda diberitahu oleh Kenneth bahawa mereka terpaksa mengstruktur semula saliran parit yang telah diubah suai sebelum ini. Sekali lagi perkara ini telah dipersetujui Belinda sendiri. Pihak polis yang berada di Wales pula menyedari bahawa mereka telah tertipu selepas mendapati Johan tidak munculkan diri di sana. Jadi mereka terpaksa berpatah balik ke rancangan asal, iaitu menyoal siasat Belinda. Belinda memberikan kerjasama yang sepenuhnya terhadap pihak polis dengan memberitahu tentang projek saliran parit yang telah dilakukan oleh Kenneth dan rakan-rakannya. Mendengar perkara tersebut, pihak polis bergegas melakukan proses penggalian di kawasan saliran parit itu kerana mereka mengesyaki berkemungkinan di situlah jasad keluarga Johan ditanam. Pasukan pencarian pihak polis itu bukan calang-calang pasukan. Ada antara mereka yang merupakan pakar arkeologi dan patologi. Malangnya, selepas 5 hari proses pencarian itu dibuat, tiada sebarang mayat yang berjaya ditemui. Bagaimanapun, operasi penggalian tetap diteruskan. Hanya 2 bulan selepas kejadian, barulah kes ini mula menampakkan lubang dengan mayat Johan. Akhirnya berjaya ditemui. Mayat Johan itu bukan ditemui di dalam saliran parit, sebaliknya terapung di sekitar lautan Bournemouth. Berdasarkan laporan bedah siasat mayatnya, Johan dipercayai telah dibelasah, didera dan diseksa oleh Kenneth yang ingin mendapatkan tanda tangannya. Johan yang juga menyedari bahawa dia bakal dibunuh telah sempat menulis alamat Kenneth pada kertas sebelum dimasukkan ke dalam stokingnya. Ia adalah sebagai petunjuk Johan kepada pihak polis tentang dalam sebenar kes jika mayatnya berjaya ditemui. Pada masa sama, pasukan pencarian berjaya menemui helaian rambut di dalam kawasan saliran parit yang dikenal pasti sebagai milik Johan. Jadi teori awalnya, Johan yang dibunuh telah ditanam di dalam saliran parit tersebut. Mayatnya kemudian digali semula lalu dibuang ke lautan. Pengakhiran hidup yang menyedihkan untuk Johan menerusi penemuan mayat Johan. Masa usaha pencarian Nancy, Charajit, Davinda dan Ravinda telah dipertingkatkan. Selepas penemuan mayat Johan, suspek utama iaitu Kenneth dan William telah melarikan diri ke negara Eropah yang lain. Maka tinggallah Peter yang terkapai-kapai seorang diri. Disebabkan begitu tertekan akibat ditinggalkan Kenneth, Peter bertindak membuat pengakuan dengan tuan rumah sewanya tentang penglibatannya dalam kes keluarga Johan. Menerusi pengakuannya itu, Peter memberitahu bahawa semua mangsa telah ditembak oleh Kenneth. Tuan rumah sewa kemudian menyalurkan maklumat pengakuan tersebut kepada pihak berkuasa. Hasil risikan pihak polis, Peter akhirnya berjaya ditangkap. Namun sepanjang penahanannya, Peter enggan untuk membuka mulut bagi menceritakan perkara yang sebenar. Kira-kira 3 minggu selepas penahanan Peter, mayat Nancy yang sudah pun mereput telah ditemui nelayan dalam keadaan terapung. 4 bulan berikutnya, mayat Charanjit pula ditemui terdampar di kawasan pesisir pantai Pulau White. Selepas 2 bulan diburu oleh pihak berkuasa, Kenneth berjaya jua ditangkap di Belgium, diikuti dengan tindakan William yang menyerahkan diri. Walaupun Kenneth, William dan Peter telah ditangkap, mereka bertiga tetap membuat penafian tentang penglibatan mereka dalam kes keluarga Johan ini. Siasatan sebenarnya agak rumit, memandangkan tiada sebarang saksi dan bukti kukuh. Satu-satunya bukti yang sedia ada adalah data lokasi telefon Kenneth yang memastikan dia adalah individu terakhir dilihat bersama Johan. Ini adalah kronologi ringkas dalam kes ini. Johan keluar dari pejabat untuk pergi berjumpa dengan Kenneth. Johan kemudiannya gagal dikesan
Nancy, Charanjit, Devinda dan Ravinda juga dilaporkan hilang. Belinda ternampak William dan Peter sedang sibuk melakukan projek saliran parit di kawasan tanahnya. Berkemungkinan besar pada waktu ini, William dan Peter dalam proses melakukan kerja-kerja penanaman mayat keluarga Chauhan. Onkar Verma membuat laporan polis tentang kehilangan anggota keluarganya. Pihak polis melakukan siasatan secara menyeluruh. Kenneth, William dan Peter melakukan projek saliran parit buat kali kedua. Mereka bertiga disyaki menggali semula kubur mangsa dan kemudian membuang mayat semua mangsa di tempat lain. Berikutan kekurangan bukti, pihak polis tidak dapat untuk memberikan anggaran waktu yang tepat dan lokasi sebenar pembunuhan keluarga Chauhan. Apa yang dapat dipastikan adalah Chauhan dibunuh semasa dalam penculikan. Nasib bagaimanapun tiba-tiba menyebelahi pihak polis apabila anak kepada salah seorang suspek telah tampil untuk menyerahkan barangan bukti iaitu mesin pencetak dan juga beg bimbit mengandungi beberapa helaian kertas A4 putih yang mengandungi tanda tangan Chauhan. Pada akhirnya, pihak juri perbicaraan telah memutuskan bahawa Kenneth, William dan Peter didapati bersalah atas pertuduhan membunuh keluarga Chauhan. Kenneth dan William diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup, manakala Peter pula dipenjarakan selama 23 tahun. Berkenaan nasib bayi Devinda dan Ravinda, mayat mereka berdua tidak pernah berjaya ditemui. Sementara itu, Onkar Verma ternyata begitu bersedih atas kejadian yang menimpa keluarganya itu. Hingga pada hari ini, dia masih memikirkan bagaimana mereka semua dibunuh. Adakah Nancy dibunuh di depan ibunya, atau ibunya dibunuh di depan Nancy, atau Devinda dan Ravinda dibunuh di depan Nancy dan ibunya?